Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Allah. Gini. Bila saya tanya apa khabar semua jawab, baik alhamdulillah, boleh? Kali kedua saya tanya lagi apa khabar semua jawab, hebat alhamdulillah, boleh? Kali ketiga bila saya tanya apa khabar semua jawab, dahsyat alhamdulillah, boleh? Tapi kalau saya tanya kali keempat apa khabar lagi, tanya tak baik-baik ke, boleh? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Khabar semua? Okey, baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pengasih kongsi majlis. Saya ni mari daripada KL. Esok pagi buta lagi kena. Boleh saya kecek Kelantan ke? Bro, duk KL, kecek KL sama umur tak? Dia kena kecek Kelantan. So esok pagi buta lagi saya kena klik KL sebab ada hijau, ada program dan sebagainya. Tapi tak apa. KL, Ahad cuti. Kota Baru, Ahad hijau. Jadi pengusi kata 2 je, saya kena link lah. Sebab tuai-tuai semua esok hijau. Jadi saya nak mendapat persetujuan. Kita nak buat 2 je ke ataupun seje lebih. Ada saya dengar juga suara, tengok keadaan, boleh tak? Oh, kita setuju tengok keadaan. Okey, beres. Baik, kita beri tepukan dulu kepada Ustaz Syed Nur Hisham, panel kita pada malam ini. Dan juga Ustaz Bollywood kita. Alright, Masya Allah. Kita tengok bahasa Indonesia apa malam ni dia kecek. Baik, kita berbicara soal laukana bainana. Kalau Rasulullah masih ada. Saya teringat masa saya tahun 2 di universiti dulu, saya ada baca buku, satu hadiah dari Nakib Usrah saya. Buku tu bertajuk The 100 Most Influential Person in History. 100 orang manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Buku tu tidak ditulis oleh Imam Bukhari, tidak ditulis oleh Imam Muslim, bukan ditulis oleh Al-Qaradawi, bukan ditulis oleh Wahbah Zuhaili, tapi ditulis oleh Michael H. Hart, orang putih. Dan dalam buku tu dia tulis orang nombor 1 paling berpengaruh dalam sejarah dunia ialah Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita akan bongkar bapa hebat sangatnya Rasulullah SAW. Jadi saya nak tanya Ustaz Syed dulu. Rasulullah SAW ni sebagaimana Datuk Nasaruddin sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh terbaik. Jadi persoalannya hebat ke mana Rasulullah ni? Acu jawab dah. Silakan Ustaz Syed. Selagi saya tak suka berhenti, jangan berhenti. Ikut suka Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi moderator kita Saudara Amin, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Aslin Al-Bollywoodi. Tak apa, naik kapal terbang sekali bagi tadi. Pihak penganjur, Rustia Kerajaan Negeri, Datuk Speaker, YB, Al-Asatizah, Ustaz-Ustaz, Tuan-Tuan Guru dan Ibu-Ibu, Ayah-Ayah yang dikasihi sekalian. Saya kalau main Kelantan ni kenaling semua cakap. Sebab sini kat tempat orang alim ramai, tempat pondok banyak, bimbang takut salah cakap. Jadi saya rasa mari malam ni pun bukan nak ngajar sangat, sekadar nak tazkirah, ingat, memperingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan sebab peringatan ini memberi manfaat kepada orang mukmin. Quran sebut orang mukmin. Maknanya orang yang tak ada iman, berilah tazkirah 2 lori pun dia tak dapat manfaat. Kalau orang tu ada iman, tazkirah 5 minit pun dia akan dapat manfaat, insya-Allah. Mari Kelantan ni ada semua pengalaman-pengalaman. Tadi saya kebetulan tertinggal charger telefon. Pergi singgah kat KB Mojak nak beli charger. Kali pertama saya jumpa orang Cina cakap Kelantan. Masa nak
Cina puan, sales girl dia. Waranti sebulan je, sebenarnya waranti sebulan jah, dia panggil. Abang, waranti sebulan jah. Oh. Kita dengar abang tu nak beli lalu lah masa tu kan. Comel abangnya lah. Tak ingat nak ambil nombor telefon. Jadi kata Allah di Kelantan ni. Jadi suasana hebat lah. Kita pun nak balik tu dia bertanya pula. Dah kita ubuh dalam supik rock-rak boleh tak? Supik rock-rak pula. Kita pun abang tak apa belakang. Tak apa. Jadi suasana yang subhanallah, ada sahabat saya beritahu di Kelantan ni tak ada dah. Dia kata saya orang Cina, saya orang India, saya orang Melayu, tak ada dah. Ambo orang Kelantan dia. Dia Melayu ke, dia Cina ke, ambo orang Kelantan. Subhanallah, environment yang sangat-sangat baik kalau dimanfaatkan untuk Islam. Semangat ini, semangat sayang negeri, semangat sayang tanah air dimanfaatkan, dibawa unsur akidah, iman. Ini sangat-sangat hebat. Bila balik pada persoalan yang kami sebut tadi, di mana hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat yang paling utama Nabi Muhammad ni cakap super bikin. Bukti apabila ditanya Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Yang jawab ni siapa? Aisyah. Siapa Aisyah dengan Rasulullah? Adalah isteri. Cerminan yang paling utama seorang lelaki adalah isteri dia. Siapa yang paling tahu rahsia seseorang? Isteri dia. Kadang-kadang nampak je ustaz cakap depan, cuba tanya isteri dia. Ustaz, macam mana rumah, baik ke tak? Kan? Hak mari sini, peganglah jawatan benda pun. Cuba tanya isteri dia, dah abang tu macam mana kat rumah? Kadang-kadang dia kata, saya tak ambuhlah cerita sangat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isterinya bersaksi, kana khuluquhul Quran. Isteri menjadi saksi yang paling hebat. Allah, ustaz perkena suami ke malam ni? Tapi nak cerita hebat Rasulullah, saksi yang paling utama, saksi yang paling jujur, yang tengok tidurnya, makannya, ketika marahnya, ketika sedihnya, ketika laparnya, isteri yang bersaksi. Jadi hebatnya Nabi SAW bukan sahaja berteori, itulah yang Datuk Exco baca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka pada batang tubuh Nabi contoh kepada siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang nak Allah, orang yang nak dunia tak perlu cara Nabi Muhammad ni. Orang yang nak glamour tak perlu cara ke Nabi Muhammad. Orang yang nak Allah dan hari akhirat, dia akan jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh utama. Bila isteri, bukan saja isteri yang bersaksi. Abu Sufyan ditanya tentang Rasulullah ni. Abu Sufyan yang jumpa Nabi Muhammad sebelum Abu Sufyan masuk Islam lagi. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad, dia tengok para sahabat sampai berebut-rebut bekas air semayang yang Rasulullah guna air tu, sahabat pun berebut. Abu Sufyan kata, ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu ahadun ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok seseorang yang orang sayang ke dia sebagaimana pengikut Muhammad sayang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa para pengikut ini sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bersaksi, cakap serupa bikin, tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia semuanya disimpulkan dalam hadis yang selalu kita baca. Ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik sekalian, kita selalu baca semua. Saya rasa ramai di kalangan kita ingat hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk membawa penyempurnaan akhlak. Okey, kita pergi dengar ceramah banyak, kita pergi dengar kuliah banyak, kita pergi ngaji kitab banyak, dengar forum banyak. Macam mana nak ukur hasil dia? Nak ukur hasil dia ke mana?
Alhamdulillah, mungkin di kalangan kita alhamdulillah, kita pergi dengar sokmo pagi Jumaat, kita pergi dengar kuliah garik ada lagi, kuliah subuh ada lagi, forum lagi, alhamdulillah. Rustia kerajaan negeri banyak anjurkan majlis-majlis ilmu. Nak ukur dia guana. Anak-anak sekolah rendah ukur dengan UPSR. Hak sekolah menengah ukur dengan PMR, SPM. Kita hak kita dengar ni nak ukur guana. Boleh cakap dengan awak ke tak faham? Boleh, lebih kurang je Terengganu Kelantan. Saya kalau duduk KL tu program jadi nak kawal bahasa tu sipo lidah takut tubik bahasa Terengganu. Duduk Kelantan ni tak apalah, boleh faham kan? Abel kan tak dengar. Supik rak-rak Terengganu panggil supik gelenyar. Nak ukur guana. Orang sekolah rendah ukur UPSR, sekolah menengah ukur SPM. Kita hak kita dengar biasa ni nak ukur guana. Ibu-ibu, ayah-ayah hak kita dengar. Ukurnya Nabi Muhammad pun dah sebut satu kaedah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa fi riwayatin akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah hak paling baik akhlak. Itu hak Aisyah jawab Rasulullah tu. Akhlaknya Quran. Jadi kita kadang-kadang kita ngapa hadis, ngapa ayat Quran, ngapa aqwalul ulama, tapi akhlak guana. Rasulullah contoh dalam masalah akhlak yang paling hebat. Bila kita berhadapan dengan musuh, Rasulullah pun jaga akhlak. Hatta dalam perang sendiri pun Nabi ajar akhlak. Nak bunuh musuh, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, nak bunuh pun bunuh dengan baik. Oh, bunuh dengan baik. Macam mana bunuh dengan baik? Kerak hidung dulu sikit, kat lengan sikit. Gitu ke bunuh dengan baik? Nak tikang tu tikang sikit-sikit, sikit-sikit. Bukan gitu. Bunuh yang baik ialah bunuh yang paling cepat, mematikan dengan musuh pun ada akhlak. Hari ni musuh bersaksi, isteri bersaksi, di situlah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami baca tadi Michael H. Hart, orang Kristian. Buku The 100 tu yang moderator sebut tadi, asalnya Michael H. Hart dia nak kaji bukan 100 orang je. Dia kumpul banyak lagi tokoh-tokoh yang banyak pengaruh pada manusia seluruh dunia. Dia jumpa banyak, tapi dia kumpul 100 je. The most influential person, hak paling hebat 100. Ada belakalah dalam tu Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Roosevelt, Isaac Newton. Oh, kenal kan Isaac. Dah ajak berlakon je sekali. Aku tunggu umum. Jadi dia dah ingat dah ni. Jadi dalam 100 tu tokoh banyak. Moses, Jesus Christ, dalam buku tu saya pun tengok. Bila Ami sebut tadi, kita teringatlah buku tu sebut. Dan dia sendiri buat kesimpulan. Dan kita kata Aisyah dah bersaksi. Abu Sufyan musuh tu pun dah bersaksi. Orang zaman learning pun dah bersaksi. Muhammad yang paling, the most influential person in history, hak paling berpengaruh sekali atas muka bumi ni, nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya teringat dia punya khulasah dia. Dia buat satu kesimpulan. My choice of Muhammad to lead the list of the most influential person in history may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only person who was supremely successful in the both religious and secular level sallallahu alaihi wasallam. Oh, tegan kecak putih. Ngangguk faham Melaka ya. Dak kita orang putih sendiri ngaku hebat Nabi Muhammad. Pas kita hari ni hak Nabi Muhammad ajar kita nak letak tepi. Kita nak pergi cari Timur lah, Barat lah, Jepun lah, Amerika lah. Ni orang putih sendiri yang kaji. Tiba-tiba hari ni bila ada yang Nabi sendiri ngaku waris Nabi, para ulama cadang, selesai masalah ekonomi begini, selesai masalah keluarga, masalah jenayah, diketepikan. Kita mengaku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mana bukti iman? Memang Nabi Muhammad sudah terbukti. Dan buktinya lagi bila kita baca sirah para sahabat. Dan hari ini orang duk kaji pula satu bidang baru hari ini, alhamdulillah hebat ulama-ulama kita.
Saya ingat saya berpeluang masa belajar di Yaman dulu. Saya belajar di Universiti Iman di Sana'a di Yaman. Ada seorang guru yang masih hidup lagi, Al-Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Beliau dan sahabat-sahabat mempelopori kaji zaman learning, orang duk bangga ilmu-ilmu sains pada hari ini, dan dia telah buktikan bahawa hey puak-puak sains hak mu sebut learning, Nabi Muhammad aku lama dah sebut dulu dan terbukti banyak benda. Mungkin saya boleh sentuh sikit, ada masa lagi? Teruskan. Saya 1 minit lagi. Mujud, dah tanya sangat. Wallahu a'lam. Okey, baik. Kita akan tunggu selepas ini. Okey, baik. Kita nak pergi pada Ustaz Asling pula. Saya bila kita baca hadis, antaranya hadis daripada Jubair bin Mut'im menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada lima nama Nabi SAW. Nabi kata, ana Muhammad yang dipuji, wa ana Ahmad yang sangat terpuji, wa ana Mahi yang menghapuskan segala kekufuran. Apa lagi? Nabi kata, wa ana Hasyir yang mengumpul orang di belakang aku di hari akhirat, wa ana Aqib yang menutup kepada sekalian Nabi. Maknanya hebatnya Nabi SAW. Persoalannya Ustaz Aslim, bapa? Kenapa Allah melantik seorang Rasul di kalangan manusia? Bapa dia tak latih malaikat kau, bapa dia tak latih makhluk-makhluk yang hebat kau, tapi dia lantik manusia. Apa hikmahnya Ustaz Aslim? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Amin, kepada sahabat ahli panel Ustaz Said Nur Hisham, dan tidak lupa juga kepada sahabat baik saya belajar sekali dulu, Ustaz Al-Fadilah Al-Muhtaram Al-Mukarram Datuk Abdullah Yaakob. Ya, biasalah ada yang terseronok jumpa Datuk orang ni sebab banyak tersirat ketika duduk dalam satu bilik sembang-sembang dengan dia. Rahsia dalam poket. Masalah pelajar. Segala rahsia. Dok senyum nampak dah. Dan juga kepada semua para pengarah Auristia program dalam program kita pada malam ini, tuan-tuan dan perempuan. Dan terlupa juga Abi Abadi pada yang sama kita malam ni. Alhamdulillah. Oh, tak berasa. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya tak buat 4 kali, sekali je. Ya. Allahu Akbar. Saya tertarik dengan satu hadis yang disebut oleh Al-Fadil Datuk Esko tadi. Disebut apa? Tuba liman yarani wa yu'minu bi. Tuba bukan tuba ikan tu. Tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Untunglah orang yang bertemu denganku dan mereka beriman denganku. Untunglah yang tak pernah bertemu denganku tapi mereka beriman denganku. Allahu Akbar. Aywa. Ya, nak mula dikir barak dah. Tengok kata-kata dalam bahasa Arab yang saya tengok bagaimana disebut, dia kata jamalul qalbi bil khawfi minallah wa jamalul lisani bi dzikrillah wa jamalul hali bil istiqamah wa jamalul kalami bisidqi. Cantiknya Nabi, ya, kerana Nabi SAW. Cantiknya hati kerana takutkan Allah.
Yang kedua cantiknya lisan kerana banyak ingatkan Allah. Semua tu duduk dalam Nabi SAW. Cantiknya kerja, cantiknya segala hal ehwal, apa sekalipun bil istiqamah. Ada komitmen, ada konsisten dalam buat kerja. Tu lau kana bainana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak ada benda tak sampai. Amin. Ujungnya pada wa jamalul kalami bisidqi, dan secantik-cantik cakap ialah orang yang cakap dengan penuh kebenaran, tak pernah bohong orang, janji ditepati. InsyaAllah. Kenapa ketawa? Memang betul. Tak apa. Contoh. Balik kepada soalan, dalam bahasa mudah, kita dah tahu makhluk Allah ni selain daripada hak jenis langsung tak ada akal, langsung tak ada nafsu, langsung tak boleh cakap, kita kata dua benda lah, jin dengan manusia. Satu lagi malaikat. Malaikat dalam bahasa dia malaikat nurun, buat daripada cahaya. Tuan-tuan dan muslim, Allah nak jadikan khalifah Allah fil ardi ni, atas muka bumi ni, untuk manusia. Bukan Allah buat untuk malaikat. Sebab malaikat kaedah mudahnya la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sifat dia, Allah order apa sahaja tak pernah duk lawan Allah. Dan dia taat apa Allah perintahkan pada dia. Tapi manusia ni sifat dia, dia ada pro and contra. Maka sesuailah manusia dilahirkan atau diterbitkan atau dikeluarkan daripadanya yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai manusia ni tidur, sesuai manusia ni makan minum, sesuai manusia ni kahwin, sesuai manusia ni rehat, sesuai manusia ni rusing, gembira, sedih, terhibur dan sebagainya. Maka nak melihat satu kelompok yang sama juga, bagaimana disebut min zakarin wa unsa, di kalangan yang boleh memahami persoalan kejantinaan, soalan kemasyarakatan, soalan kenegaraan, tak lain tak bukan ialah di kalangan manusia. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan ke Muhammad melainkan sebagai rahmatan. Kita boleh terjemah rahmatan, yakni kasih sayang Allah. Sebab Allah melihat manusia dalam keadaan yang disebut dalam Quran, antaranya apa dia? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Manusia dalam keadaan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kata Allah dalam keadaan penuh dengan kesesatan. Maka datang Nabi SAW, ya, sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang pemimpin politik, sebagai seorang pemimpin ekonomi, sebagai seorang pemimpin tentera, lebih kurang 27 ghazwah, ekspedisi ketenteraan peperangan yang dilalui oleh Nabi. Nak dididik dengan apa dia? Nilai peringkatnya tafaqahu qabla an tusayyadu. Belajarlah agama, fahamilah Islam sebelum kamu dilantik menjadi ketua atau pemimpin. Bila agama letak di atas, maka tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk sekalian, maka persoalan-persoalan yang lain jelas tidak akan mendatangkan permasalahan. Sebab nilai agama pada Nabi ini rahmatan lil alamin. Dan dibaca oleh Al-Fadhil Datuk tadi ni, muqaddimah dia, ayat dia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalaulah Rasulullah tu malaikat, orang pun tak nampak. Kalaulah Rasulullah tu jin, lagi orang tak nampak. Sebut Nabi, dilihat Nabi, di depan Nabi, dan Nabi ada, dan lau kana baina ar-rasul, Allahu akbar, takkan ada orang jadi kurang haja macam banyak yang kita lihat pada hari ini. Sebab apa? Sebab telah didefinisikan tubuh badan Nabi oleh Allah 4 benda yang selalu kita sebut.
yang selalu kita ingat. Apa dia? Antaranya ialah disebut Nabi ni As-Siddiq. Allahu Akbar. As-Siddiq. Bercakap Nabi tak pernah menipu. Apa saja titah perintah Allah tak pernah dinafikan. No objection. Nabi. Oh dia boleh lah dia. Nak dia apa? Oh dia lah kalau malaikat. Dia malaikat boleh lah. Dia tak makan, tak minum. Tak saya kahwin. Tak saya ada anak. Kita lah tu jenis objection. Golongan-golongan pembangkang ni. Tuan-tuan. Dia mau tak apa, dia mau tak nikah, dia mau tak kahwin nak lagi. Oh gitu, buat gitu pula. Dak ni kahwin lain, ni salah faham pula. Dah lain makna tu Ustaz. Ada lain. Insya-Allah tahulah. Tuan-tuan sekalian, maknanya kawan nak rumah, kawan nak mewah, kawan nak malaikat tak say benda ni. Maka Nabi khaira ummatin wasatan. Subhanallah. Tengok. Sebab itu bila sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah. Saya ingat dalam bahasa Al-Quran tak adalah sikit-sikit disebut kat nabi-nabi lain wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan tuan tengok. Dalam bahasa mudah, taklah saya tidaklah menghafal Al-Quran sampai 30 juzuk, menghafal lebih kurang begitulah. Tapi kaedahnya tak ada sebut skrip wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan ditanya Datuk speak ni ex sebut daripada iaitu bila tanya Nabi Aisyah isteri Nabi, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Nabi itu apa yang duduk tertera dalam Al-Quran, As-Siddiq. Wa jamalul kalami bisidqi, itulah sebab baik bercakap-cakap Nabi tak pernah membohong orang. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana Rasulullah SAW. Nabi kalau tegur orang, Nabi kalau dalam bahasa mudah, tengok Nabi. Kita khutbah Jumaat Ustaz Amin, orang duk main-main kita nak tegur tak berani. Nabi tu al-kalamu bisidqi, tengah duk khutbah. Sahabat duk getir bulu tikar. Bukan bulu kaki dia, bulu tikar. Nak ngok-ngek. Dia ambil batu, disebut riwayat. Pak, dengar khutbah jangan duk main. Jumpa Tok Khatib kat Kelantan, kat Selangor serupa je. Tak ada. Sebab kau yang Tok Khatib 8 tahun. Pok, ambil batu, baling ke kawan sahabat. Dengar khutbah. Jangan main. Once upon a time, nak demo sore ke kecak putih. Nabi khutbah gang-gang lebih kurang gitulah. Sahabat datang buruk duduk selalu. Qum ya fulan, dalam khutbah ada kita al-kalamu bisidqi, Nabi berani cakap benar. Sahabat Nabi tu, oh mungkin kamu. As-sallaita raka'atain? Question mark selalu. Mudah solat dak 2 rakaat sebelum mu duduk? Dia jawab, belum ya Rasulullah, tengah nak bangun ni. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Tak ada dalam teks. Tak ada dalam teks Nabi, walaupun telah diskrinkan dekat dinding, tak ada. Tak ada dalam PowerPoint. Tak ada dalam PowerPoint. Power Ranger pun tak ada. Maknanya apa dia? Sahabat pun semayang. Dalam bahasa mudah, orang bercakap betul benar ni, sahabat pun tak kecil hati. Dia tahu sifat Nabi macam tu. Subhanallah, sahabat lain pun tu apa bengamu. Hodok masuk sejik, tak semayang sah. Dia sahabat pun relax biasa je. Tengok subhanallah. Tengok datang badui, kecing dalam masjid. Sahabat-sahabat celaka dia ni. Oh gitu kalau kita lah, sahabat Kelantan lah. Gocoh. Gocoh. Oh dia kata, apa lepas ni kita dah. Hawa tang dia. Kau tang, betul tidak salah. Tang. Oh. Memang nak test sungguh. Nabi kata da'uhu. Jangan kacau dia. Biar kecing. Kita gila tak iman ni. Wallah.
Tok ambil pula jadi gila. Tapi no objection, whatever yang Nabi taught, tak ada. Sebab ईमान, उसका ईमान के अंदर बहुत मजबूत है. अच्छा है. या क्या आ गया आपका ईमान के अंदर नहीं है? sebab आपके दिल के अंदर बहुत बहुत पागल हो गया है. सब आपका जवाब नहीं कर सकते ना. क्यों? Because दिल तो Pagal है. ambo gater sapuk kita bulu. Del tu pagai bila hati dah rosak. Itulah zikir, hak dia tak apalah. Ada zikir. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Zahar dinul muayyan bizuhurin Nabi Ahmad. Ha, kan? Ha. Contohlah kan. Nak sambung ke? Tak, package tu tak masuk dalam ni. Ha. Kita main hari lain. Oh, zikir selawat molek. Tapi buat Islam tak saya terima. Tu banyak tu. Tasyayyu'. Saya takut gitu je. Oh, puji Nabi. Rebah Nabi ada depan ni. Puji sungguh Nabi. Tapi hak Islam, hak persoalan-persoalan yang lain, setakat puji Nabi tak heran sikit. Bila puji Nabi sampai langit. Nabi kita selawat cukup dah. Muslawat selesai masalah. Sebab orang tasyayyu' ni bukan Islam lebih sangat. Hak apa-apa hak tak nak Islam ni, hak gini dia minat sangat. Kadang-kadang selawat Nabi dapat pahala. Dia tak tahu dosa dia banyak tempat lain. Sebab apa dia? Tengok manusia. Ni contoh. Tuan-tuan, as-sidqi maknanya Nabi ni yang bercakap benar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang yang bercakap benar ini, ya betul kata pepatah, ya apa siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama jadi pencuri. Yes. Ni bahasa mudah. Tuan-tuan pernah cuba cari dalil nas yang mengatakan walau sekali Nabi cakap bohong. Nabi gurau ada. Makcik tua datang, Rasulullah, saya ni tua dah umur kat 80. Begitulah. Agak-agak saya ni duduk dalam syurga ke? Pak Ali Soro cerita Ni Korea. Detective Conan. Detektif Conan. Ya Rasulullah, agak-agak saya ni macam makcik ni layak tak masuk dalam syurga, ha? Nabi kata, makcik tak layak. Ha? Saya tak layak kenapa ya Rasulullah? Kan? Nangis makcik tadi ni. Itu bukan Nabi bohong, Nabi gurau. Dok makcik, saya makcik tak dok kat syurga. Makcik nak darah. Makcik jadi perawan. Jangan takut. Oh ya kau senyum sampai jatuh bibir makcik tu. Seronok. Itu bukan bohong, jangan salah faham. Ada orang kata Nabi pun bohong. Tak, itu gurauan. Gurauan takkan tak boleh. Nabi pun gurau, subhanallah. Ya, ini contoh. Nabi pun juga dalam diriwayatkan, Nabi dengan Aisyah pernah bersama duduk dalam bilik mandi. Mai Nabi sembah, Aisyah berbuak, kau, begitu, jatuh. Contohlah, bukan kata Nabi ni kau ajar dah. Nabi gurau ni tak mula abah tak ada masalah. Tu Nabi seperingkat apa sahaja ni sekalian. Ulang balik, Nabi ada as-sidqi. Yang keduanya, kenapa Nabi peringkat orang yang paling hebat? Ya tak lain tak bukan kerana Nabi sifat amanah. Pak benda lah kalau nak kupas masa yang tak apa cukup ni. Amanah kita akan bincang lepas ni. Kemudian Nabi bersifat tabligh. Ya? Penyampai. Nabi ni tak pernah dapat sikit, Nabi sampai. Nabi tak pernah sampai peringkat Allah turun Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tak ada lagi soal tentang Islam tak sempurna. Dan sebut oleh Nabi, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Selesai masalah. Yang terakhir, fatanah Nabi bijak mengatasi, mengawasi. Dan Nabi bijak menghadapi masyarakat dia. Orang cekik Nabi pun Nabi tak marah. Tuan-tuan, Qutaibah datang sepak Nabi ketika serahkan anak dia bila diceraikan kerana hijrah. Dalam bahasa muda Nabi kata, ku doa kamu ni Qutaibah dimakan di singa Allah. Nak cerita ni cara Nabi tak lawan. Kalau nak tomuk-tomuk boleh tomuk. Nabi ni kuat 10 orang boleh lawan satu masa. Tapi tak buat. Nabi kata, mu ingat lepas ni mu kena makan dengan singa.
Walau memang confirm kena makan dengan singa, tapi nak cerita Nabi cukup cerdik. Nabi ni fatanah, sebab tu negeri Fatani itu ambil dari fatanah. Sebab tu Kelantan dulu berpetani, contohlah. Sebab tu orang Kelantan cerdik-cerdik. Contohlah kan. Jadi fatanah ni dengan cerdik Nabi ni, tuan-tuan sekalian, hatta dalam peperangan, hatta dalam rumah tangga, hatta dalam masyarakat, hatta dengan musuh dia, orang Yahudi, orang tua, perempuan, baling kepala Nabi dengan macam siapa, dengan macam-macam benda. Nabi don't care small matter. Sebab Nabi dididik kerana Nabi ni cerdik. Nabi tak lawan. Oh, orang tua gila, orang tua ni. Membuta mata, tak nampak kawan lalu bawah ni. Oh, kau repot kat suki. Gitu. Tak. Tuan-tuan, akhirnya bila pintu tingkap tak terbuka, Nabi ziarah dia kerana dia sakit. Akhirnya dengan kalimah ziarah tadi, cerdik Nabi menyusun strategi dengan apa? Dengan khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berapa ramai orang masuk Islam. Begitu juga setelah dibunuh bapa pada Safiyah, Yahudi yang lawan Nabi SAW, orang Yahudi lain kena penjara, Nabi pilih Safiyah jadi isteri dia. Ramai, tak perlu kempen Ustaz Amin. Tengok subhanallah. Akhirnya ramai pengikut Yahudi masuk Islam, duduk dengan Nabi SAW. Dia ni teruk-teruk kita marah dia. Tengok dia ambil anak ketua kita jadi isteri dia. Bagus Muhammad ni. Musaharah perkahwinan tadi menyebabkan ramai. Nak cerita panjang benda ni, kita forum bukan ceramah, insya-Allah kita mungkin semula nak bincang benda ni, mungkin makhluk Nabi ke makhluk siapa-siapa ke lepas ni. Wallahu a'lam. Nak dengar lagi ke? Pastikan bertemu kami selepas ini. Wallahu a'lam. Dak point dia jumpa pula lepas ni insya-Allah dah. Baik, kita banyak menyingkap sejarah bagaimana Nabi dulu dan kita tak say sekadar romantis dengan sejarah. Kita nak juga sejarah itu diterjemahkan dalam kehidupan harian kita. Jadi pada Ustaz Syed, dalam KDR saya sempat menziarahi keluarga salah seorang penguatkuasa agama di Pahang yang dibunuh dikatakan oleh pengikut ajaran sesat. Nak royak kita learning ni, pokok sepatut jaga keselamatan pun tak selamat. Dan orang yang terbunuh di Pahang tu, orang mari dijumpa anak dia kata ayah ada ayah. Anak pergi panggil lah ayah. Dia dawi salam assalamualaikum. Dan bila ayah tu dia tembak selalu atas muka. Nak royaknya situasi masalah sosial kritikal. Tak cukup dengan masalah sosial, gapo lagi? Bagai naik, subsidi gula tak ada, dan sebagainya. Jadi kalaulah Rasulullah SAW masih ada hari ini, agak-agaknya gapo Rasulullah buat untuk menyelesaikan segala kebejatan yang ada ini? Ustaz Syed silakan. Malaysia masih aman. Saya alhamdulillah sempat belajar di Mekah tahun 2007 dulu, sekitar hampir setahun, 10 bulan lah. Jadi saya bersembang dengan seorang sahabat yang kerja dengan syarikat Ericsson. Dia duduk 5 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Dia cerita pengalaman dia 3 kali menyaksikan sendiri acara-acara pelaksanaan hukuman qisas di Madinah 3 kali. Sekali dia pergi, dia kata dia tengok apabila nak jatuhkan hukuman, biasanya polis akan mari dekat masjid, dia akan baca Quran dulu, biasanya dia jatuhkan dalam pukul 10-11 gitulah pagi. Masyarakat ramai pakat mari nak tengok, dan apabila siapa orang yang nak dijatuhkan hukum, dia kata ada dalam 5-6 buah ambulan. Kata ramai hari ni nak kena potong kepala. Rupanya hak mari tu seorang je. Bila dibaca kesalahan, kawan tu duduk macam tahiyat awal. Sak bila potong kepala, darah terpancut. Dinu seorang pesang, belakang pesang. Oh, patut pun banyak ambulan. Rupanya nak akut orang pesang. Itu antara pengalaman dia. Ada sekali lagi dia pergi, dia cerita, dia hadir. Ketika nak laksanakan hukum, pesalah dah ada, dia bacakan kesalahan. Yang kedua ni, kes budak universiti gocoh mati.
Bala-bala gocah mati. Lepas tu ni nak dihukum bodoh. Bila dibaca kesalahan, jadi kawan saya duk tengok lah. Tiba-tiba ada seorang lelaki berlari dari jauh. Cakap Arab lah. Kawan saya dia duk kerja dia nak cakap orang putih. Dia tak faham sangat bahasa Arab. Assalamualaikum, tamam, assalamah gitu je lah. Nasi Arab mandi dia faham lah. Cuma bila orang berlari tu cakap Arab, dia kata aku tak faham dia cakap benda. Tapi lepas dia berlari sampai dekat penjenayah ni, orang ramai yang hadir, Allahu Akbar walillahil hamd, dan pergi peluk yang berlari tadi. Rupanya ahli keluarga yang datang memaafkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tengok, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ini bila orang peluk yang memaafkan, yang dimaafkan tu hidup balik sekali lagi. Dia kata, anak kami dah mati, bunuh dia pun takkan mengembalikan anak kami balik. Jadi kami maafkan, moga-moga dia boleh bertaubat dan bawa kebaikan dan menunjukkan bahawa inilah indahnya hukum Islam. Kali ketiga, kawan saya tu pergi, masa nak potong dia bersedia dengan kamera. Memang dia dapat snap moment, orang kamera tahulah. Moment tu, sap baca, pak kamera dia ambil, penguat kuasa datang, tangkap dia dengan kamera-kamera. Masuk dalam jara 3 hari, padam muka. Ya, itu pengalaman dia lah, kena tahan. Saya tanya mana gambar tu, tak ada. Aku kena tangkap dengan kamera-kamera, telefon tu ambil. Tapi nak beritahu, bila Ami kata dalam banyak masalah jenayah, masalah ni, kalau Rasulullah masih hidup, kita tak boleh nak kalau lah. Sebab ni nasyid je, laukan bainana, if were kan, kalau ada. Tapi Rasulullah tak hidup dah. Tapi sebelum cerita kalau, Rasulullah dah buat dah dulu. Masa zaman baginda ada pembunuhan. Zaman Rasulullah ada penzinaan. Zaman Rasulullah ada minum arak. Dan Rasulullah dah buat. Bila kita bincang ma'al hijrah, kita duk sambut hijrah ni kena tanya, kenapa Nabi hijrah? Ini persoalan yang sangat penting. Apa hijrah? Kalaulah Islam ni sekadar agama, boleh berzikir, semayang, baca Quran, tawaf, duduk Mekah dah lah. Kaabah dekat. Sebab apa hijrah? Sebab dengan berhijrah, Nabi SAW mendapat mutlaqut tasarruf, mendapat sultan, mendapat kekuasaan, menjadi decision maker, menjadi pemutus hukum bila hijrah. Dan yang penting, saya rasa orang Kelantan faham belaka semua ni. Cuma hak penting, bila kita balik sikit pada sejarah, kita tengok peristiwa hijrah yang kita tak akan cerita detail malam ni. Semua lapisan terlibat memberi saham untuk Nabi hijrah, untuk dapat kuasa, untuk laksana perintah Allah. Sayyidina Ali orang muda, Asma Muslimat, Abdullah jadi informer. Orang miskin jaga kambing pun ada peranan untuk tolong Islam tertegak di Mubi Madinah. Amir bin Fuhairah bawa kambing. Dan adanya kerjasama dengan bukan Islam, Abdullah bin Uraiqit wa kana musyrikan. Abdullah bin Uraiqit bukan Islam. Ketika itu kita ambil iktibar sambut ma'al hijrah. Apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya peristiwa hijrah. Ada orientalis kata Muhammad ni gila kuasa. Muhammad ni ke Madinah nak kuasa. Sebab tu dia nak hijrah sangat tu ke Madinah. Dan bahasa orientalis ini disambung oleh lidah-lidah orang Islam yang mengaku Islam, tapi yang macam Datuk Saudi sebut tadi, yuzhirul Islam wa yubtinul kufr. Menzahirkan Islam saja, tapi dalam tidak berakhir pun Islam. Dan zaman ni orang cakap nak Islam, dia pun macam nak Islam jugalah. Ya. Dulu pendakwah, sekarang ahli majlis. Jadi sekadar orang nak Islam, aku pun nak Islam juga ni. Aku pun nak Islam juga. Ya. Jadi kita seolah-olah bermain mengaku Islam ini sebagai modal. Dah nak kawan, orang nak Islam lah, aku pun nak Islam jugalah. Nak Islam yang tidak sebenar-benar sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah disanadkan kepada Imam Malik menyatakan bahawa la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan jadi molek umat zaman learning melainkan dengan comelnya umat awal dulu jadi baik.
Iaitulah dengan iman, dengan akidah, dengan ilmu Islam ini. Dengan ni je jadi comel. Sebab itulah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Suasana masyarakat jahiliah. Jahiliah zaman Abu Jahal, boleh baby girl. Tanah hidup-hidup. Dia sebelum zaman Abu Jahal, ada zaman jahiliah hak sebelum tu lagi. Bunuh anak lelaki. Zaman siapa? Bunuh anak lelaki. Zaman jahiliah zaman siapa? Zaman Fir'aun. Fir'aun bunuh anak lelaki. Abu Jahal bunuh anak puang. Zaman learning, ada cara lelaki puang. Abu Jahal okey lagi. Tanam. Malik-malik tanam baby tu. Hak zaman learning, tahu siapa. Lagi mana lagi? Tanda Hawa. Hak jenis bertakwa sikit lepas berzina atau masjid. Lepas berzina jatuh surga, tolong jaga anak kami. Ya, itu penzina bertakwa. Ya. Jadi itu keadaan Nabi ubah masyarakat ini. Khalid Al-Walid penentang Islam. Ikrimah bin Abi Jahlin penentang Islam. Ini orang-orang awak kerja lawan Islam. Tetapi comelnya dakwah Nabi membawa Islam dengan akhlak, dengan hujah, dan masing-masing para sahabat berperanan. Bukan Nabi seorang. Nabi mendidik sahabat, sahabat pula berperanan. Masing-masing mainkan peranan, ajak orang kepada Islam. Saya nak ambil kesempatan malam ni, duduk Kota Baru ni, saya nak ajak, kalau boleh ada dalam dewan malam ni, kalau ada hak tengok forum malam ni pun, boleh tak kita tanam satu cita-cita, sebelum aku mati, insya-Allah atas tangan aku akan ada seorang yang bukan Islam masuk Islam. India ke, Cina ke, tolong tanah azam. Adik-adik hak tengah duk mengaji pondok ke kolej ke mana, insya-Allah aku sebelum mati paling kurang seorang aku nak ajak masuk Islam. Ya. Saya teringat kedai Samsung tadi dah. Dah. Padel pun. Dah bukan gitu dah. Main orang lain lepas orang dah. Bila Ustaz Aslim pulaknya? Tak ada seorang dah lagi. Jadi kan, jadi sekarang tak jadi, alhamdulillah saya bukan nak tunjuk baik sangat, tapi saya duduk dekat Petaling Jaya tu, saya duduk naik teksi, kadang pergi ke airport, pergi duduk dengan Pak Cik Surah dekat rumah tu. Ya, kita sambil-sambil tolong dia tolong kita. Hari tu sekali saya duduk pergi airport dengan Pak Cik tu, dia orang kuat surah. Saya terfikir, bila terserempak sebuah teksi lain, India. Saya kata, apa aku duduk naik dengan India ni, 45 minit nak pergi ke airport, banyak dah boleh cakap hai Islam. Ya Allah, kalaulah boleh temu seorang, subhanallah, bulan 11 2012, Allah pertemukan seorang, dia bawa teksi, umur sama je dengan saya. Naik teksi dengan dia, saya dapati ada satu sifat jujur pada diri dia. Dia khabar, bang, jalan dekat tapi jam. Jalan ni jauh sikit, insya-Allah pula dah. tapi tak jam. Kita nampak kejujuran, dan saya tahu dia duk cerita 45 minit nak sampai airport, dia dak minum arak, tapi nombor ekor cukup kuat. Sejak hari tu saya kawan dengan dia. Nak pergi mana-mana saya fikir, Pak Cik Surah ni aku jumpa sok modos surah. Biar aku cakap dengan dia ni 45 minit boleh tafsir qul huwallah, boleh tanya hak Tuhan, boleh tanya hak akhirat, boleh cakap alhamdulillah jadi duduk biasa dengan dia. Dia pun ajar saya cara nak beli nombor ekor, cara nak pilih nombor apa semua kan. Saya belajar bab nombor ekor. Oh, patutlah Ustaz. Tapi tak pernah belilah. Sebab dia ambil nombor 3303, nombor pelik teksi dia. Kita naik je teksi, ayah Ustaz, hari ini 3330, satu lagi tak naik. Ya, jadi kita pun pandai. Saya naik teksi dia pun saya tanya dia, hari ini you sudah beli nombor? Alah Ustaz, saya tak ingat lah. Nasib baik you ingatkan. Saya nak pergi beli sekarang. Dia pula nak kita. Ya, alhamdulillah semakin rapat. Saya ajak main makan rumah sekali dengan anak-anak. Garnison, Gary nama dia. Jadi anak pun panggil Gary SpongeBob. Dia keluarga dia buang dia. Saya pergi makan kedai, berada ajak dia makan. Dia kenal isteri, kenal anak-anak. Alhamdulillah dia dah masuk Islam. Dan Ramadan baru ni dia puasa 24 hari. Saya kata anak aku je satu puasa cukup sebulan. Ya Ustaz, saya baru lagi ya.
Dan alhamdulillah saya pujuk-pujuk convince dia, taksi dia pun dia dah let go, dia dah tolak balik taksi. Sekarang duduk ngaji di Kedah Pusba. Di Kedah dia macam pergi Kalang Cepa ni. Baru 2 hari lepas atau ustaz, pihak Pusba pilih saya untuk kursus pendakwah. Dia pergi dakwah dalam estate lah ni, kalah kita. Dia pergi dakwah praktikal, khusus dakwah, lepas tu dakwah dalam estate. Allahu akbar. Sebab tu saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyarakat yang teruk. Dan saya tanya dia, you sekarang macam mana? Tak ingat nak beli nombor? Tak ada dah ustaz. Nombor tak ada. Untuk dia kuat agama. Dulu duk main jaga kuih kat dulu. Tapi subhanallah, syaitan ni jahat. Gangguan jin syaitan. Kita bagi terjemahan Quran, tengah-tengah malam syaitan tu tubik kot Quran. Jahat tak jahat syaitan. Syaitan yang dikenali. Ya. Dia kata makhluk ni tu baik tindih dia. Nampak sehingga awal-awal tu Quran pun dia tak mau baca dah, dia takut. Jadi sebab tu saya kata kalau boleh kita tak berazam. Ajak mana-mana. Inilah dakwah. Maksudnya setiap kita memainkan peranan. Kalau kami sebut tadi masalah jenayah, masing-masing memainkan peranan, menyebarkan kefahaman, menuntut, mendesak supaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diamalkan dalam kehidupan. Kita banyak try and error. Pandang ke timur, cuba cara Jepun, try and error. Oh ni boleh, ni tak boleh. Try and error cara barat. Kenapa kita tak mau try and error cara yang Nabi Muhammad suruh? Syekh Qutb sebut dalam Ma'alim fi Tariq, barat telah jatuh, timur telah jatuh, kapitalis, sosialis, komunis dah jatuh. Kenapa orang tak mau guna cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita nak kata try and error, tak patutlah kita orang Islam. Cuma dah mu tak mau sangat, try ajalah kita kata. Aja try got 5 tahun. Kita taklah kata try, kita yakin, tapi nak convince, nak buat ajak supaya berfikir. Kenapa kita tak buat dengan cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad mengambil masa 13 tahun di Mekah. 10 tahun membawa contoh yang sangat hebat. Selama berada di Madinah, semuanya dilaksanakan sehingga yang terakhir, sehinggalah datangnya ayat Quran, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang kata ustaz, masyarakat majmuk. Hello. Di Madinah bila Nabi hijrah, ada orang Kristian, ada orang Yahudi, ada orang Badui, ada orang tak ada Tuhan, ada orang Islam, majmuk. Tapi dengan keindahan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk ke dalam agama berbondong-bondong. Alhamdulillah, suasana majlis ilmu menyebarkan Islam hari ini semakin meriah, semakin berkembang. Kalau di Selangor ramai ustaz-ustaz dari Kelantan, ramai imam-imam dari Terengganu, dari Kelantan, dari Kedah. Saya pergi ke Penang baru ni, majlis ilmu cukup meriah. Begitu banyak sahabat-sahabat yang mahir dengan teknologi hari ini, gunakan internet, gunakan online, menyebarkan kefahaman. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena bersiap dengan perancangan musuh. Musuh-musuh Islam juga buat kerja dengan begitu agresif. Mereka target anak-anak muda. Mereka target, jadi kita kena jaga al-asalah, asalah Islamiyah. Jangan sampai kita nak dakwah, kita gadaikan prinsip, ikut kehendak orang nak gini, kita pun ikut error belaka. Kita jaga prinsip agama. Bukan kita nak dakwah, kita ikut error belaka. Sehingga sampai perkara prinsip, perkara akhlak, perkara yang kadang-kadang syariat larang pun kita jadi longgar. Biarlah Kelantan jadi contoh yang menjaga asalah Islamiyah ini. Walaupun sebut hiburan ke, nak tarik orang muda ke, kita tetap jaga. Ini contoh yang ada. Kan? Sebab kita nak bagaimana yang Imam Malik kata tadi, comel umat akhir ni dengan comel umat dulu. Iaitulah menjaga keaslian Islam. Perkara iman, perkara akidah. Cuma kadang kebelakangan ni kedengaran saya rasa sedih sikit. Saya ni bukan pandai sangat agak pun. Tapi atas nama belajar akidah,
atas nama mengaji akidah, kita duk baloh sama-sama sendiri. Orang ni kata saya ni aliran ini. Orang ni kata saya nak ngaji akidah, nak kenal Tuhan dengan sifat 20. Orang ni kata nak kenal Tuhan, uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Lepas tu duk baloh sama-sama sendiri. Musuh tepuk tangan. Apa tujuan iman akidah? Tujuan dia biar kita takut pada Allah, taat pada Allah. Bukan semakin banyak mengaji, semakin baloh. Kan? Sepatutnya semakin banyak mengaji, kita kaji pandangan ulama lagi luas. Hak ni kata begini. Oh salah, hujahnya begini. Kaji. Al-ulama kulluhum ghairu ma'sumin. Para ulama tidak maksum. Mungkin ada tersilap, tapi kita ihtiram ulama. Kita jaga akhlak dengan ulama. Kita jangan, lidah kita ni jangan ambil mudah dengan para ulama terdahulu. Luhumul ulama masmumah. Ya, Bapak Mak, seminit. Yang bermakna Ada gaya speaker. Ya. Saya sebenarnya saya terasa perkara ni. Bila atas nama pengajian akidah, kita duk baloh sama-sama kita. Sepatutnya semakin banyak kita ngaji, semakin banyak ilmu, kita jadi semakin berakhlak, semakin menghormati pandangan-pandangan ulama juga. Kita faham bahawa ada ulama tersilap, ada ulama benar, tetapi mereka semua berjasa kepada ummah. Kan? Jadi bala sedih sebab kadang-kadang berlaku di kalangan kawan-kawan kita, di kalangan para asatizah. Patutnya kita tanam akhlak, berlapang dada dalam berbeza pendapat, menghormati pandangan orang lain dan sebagainya. Akidah yang paling utama membawa kita taat pada Allah. Lagi banyak ngaji, lagi tawaduk. Apa orang panggil itu, macam ada dia kata, macam padi ke apa? Apa dia kata, padi ni lagi berisi. Tak payah pakai padi lah. Kita pakai buah durian tak? Bila masuk dia jatuh. Ya, besar sikit. Ya, jadi kita sepatutnya kalau ngaji, kalau kita bertasamuh, kita menyatukan saf tauhidus sufuf. Musuh kita ialah golongan-golongan yang membenci Islam secara jelas. Kan? Ini musuh, kita biar jelas siapa musuh yang sebenar. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik, panjang berjela jawapan yang diberi oleh Ustaz Said. Saya nak pergi sebelum kita buka pada soal jawab, saya nak tanya pada Ustaz Aslin. Bagaimana dalam sejarah bila bin Rabah apabila wafatnya Rasulullah SAW, bila bin Rabah membawa diri jauh keluar dari Madinah. Sampailah satu malam bila bin Rabah dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah gerangan ini? Dan bila ditanya kenapa bila tak ziarah maka Rasulullah. Bila balik ke Madinah, dan ada riwayat kata Bilal azan subuh, ramai di kalangan umat ketika itu di Madinah bangun menangis dengan mengatakan adakah Rasulullah hidup balik. Jadi persoalannya Ustaz Aslin, macam mana cara supaya kita dapat tanam rindu ni? Bukan setakat rindu, bukan setakat kasidah, tapi kita mendaulatkan sunnah. Sebagaimana Nabi sebut, man ahya sunnati inda fasadu ummati fahuwa ajruhu mi'atu syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di waktu kerosakan umatku, maka pahala dia umpama 100 mati syahid. Ustaz Aslin, silakan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Samin, Datuk dan Datin, tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanallah. Jadi kalau bincang topik Nabi ni, memang kata orang ni, memang kata satu benda yang kalau tuan-tuan disebut oleh Ustaz Amin tadi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atu syahid. Bukan senang nak dapat pahala 100 mati syahid. Nak dapat seorang belum tentu. Sebab itu Allah ni uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yang Allah uji kita bukan Allah nak benda. Nak tengok ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu orang yang paling baik amalan mereka? Inilah titik persoalan yang perlu kita tanam dan kita garapkan dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam suratul Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu. Tengok ayat ni. Illa taf'alu.
takun fil fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau kamu masih tidak melaksanakan perintah Allah, wahai orang Islam, kalau kamu masih tidak melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan kamu, tunggulah takun fitnatun fil ard. Pasti fitnah akan berlaku di atas muka bumi. Allah tambah lagi, wa fasadun kabir. Kerosakan yang besar akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan, di Malaysia orang Melayu adalah Islam. Majoriti Melayu adalah Islam. Majoriti mungkin orang-orang yang Chinese bukan Islam. Sebab itu dalam bahasa mudah, apabila persoalan ini tidak tertera dalam penghayatan hidup manusia, maka orang Islam yang akan terkena fitnah dan orang Islam akan menghadapi segala kerosakan tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu benda ni berlaku. Bila orang tanya, ustaz, kita ni ustaz macam mana nak buat pula lebih kurang, hak kita nak jawab bermasalah. Masalah rumah tangga. Masalah anak-anak ni dalam tanya 2 hari lepas, ustaz, siapa tu? Dia kata, ustaz, betul ke kalau saya tak solat fardu 5 waktu, saya buat solat duha, Allah tak terima? Tengok, confused dalam ibadat. Betul ke ustaz, saya semayang duha, Allah tak terima kalau saya tak semayang wajib? Kalau saya jawab terima, mati saya dibuatnya. Benda wajib tak dibuat, benda hak kecil-kecil pergi buat dulu. Memang dalam bahasa sunnah, Nabi tak tinggal benda ni. Tapi saya jawab, Allah tak akan terima solat sunat duha orang yang tak buat sembahyang wajib. Itu jawapan paling baik pada saya lah. Tapi nak cerita manusia confuse. Sebab apa? Sebab persoalan pendidikan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila masyarakat dididik dengan cara Nabi SAW dan hatta dimimpikan Bilal bin Rabah ini, yang Nabi bertemu berbicara, kenapa tak ziarah aku? Mana kenapa kamu tak ikut sunnah? Dalam bahasa mudah lah kalau kita nak terima kan. Bila pergi, orang nampak Bilal azan sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, gedebum pengsan dia. Baru sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, senyap terus. Mati ke dia tak boleh nak sebut. Sebab terbayangkan Nabi SAW. Itu sahabat yang dimimpikan, mu tak ziarah aku ke di Madinah? Selalu pergi. Dia pergi ziarah makam Nabi SAW. Anak siapa ni? Suka dia Ustaz, sebab dia tengok Ustaz hijau. Saya dah takut. Tuan-tuan sekalian, nak bagi dalam bab ini, lepas tu saya baca ayat tadi ni tuan-tuan sekalian. Sedangkan orang-orang kafir mereka saling bantu-membantu. Sebab tu saya, bila Ustaz Said sebut tadi ni, suara Ganesan tu pun tengok dia, selalu jumpa ambil Ustaz Said. Tuan-tuan sekalian, bila Ustaz Said kata tadi, makin kita duk buat hebat tentang Islam ini, makin musuh bukan bodoh, musuh tak tidur, Ustaz Amin. Macam tadilah bentuk kita dalam berdakwah misalnya. Saya sedih dalam Facebook, dalam laman Twitter, bila Profesor Dr. Muhayya disebut tentang hadis Nabi ceramah. Ada ustaz pula. Prof Muhayya jangan nak sembang lah bab promosi bukan orang agama. You bayangkan, kita kempen orang, semua orang adalah doa, da'i. Dia cara dia, mungkin dia tersalah hadis itu maudhu' misalnya. Saya kata apa masalah dengan hadis maudhu' tadi? Mungkin dia kata kata-kata hikmah. Condemn dalam Facebook. Kalau orang awam, hak jenis motor getah, hak nelayang ni, hak ada masalah. Ni hak tarah ustaz-ustaz ni. Kita duk bincang persoalan akhlak masyarakat. Ustaz pun akhlak tak betul.
Saya ceramah misalnya, cara saya menyanyi. Ngok nyanyi. Oh, bagi. Masa ustaz sekarang ni bukan nyanyi dalam masjid Hindustan. Dia tak kerti nyanyi, mahu kaku. Ustaz Allah, Datuk minta maaf bagi Ustaz Allah. Datuk Allah kita ni, Datuk Allah ni. Bukan Pak Allah, Datuk Allah. Datuk Abdullah, saya ingat tak komen kita. Sebab dia faham cara saya macam mana. Saya je dia penghibur, minat menyanyi. Hak ceramah nyanyi, cakap baca kartun. Alih bahasa boleh. Tuan-tuan, tiba-tiba dia buah dalam Facebook. Maka orang kata, ustaz, apa pandangan ustaz? Ustaz tu dia kutuk ustaz sekian-sekian. Saya takkan jawab. Kalau kata bodoh dia tu, tak boleh. Sebab saya menghormati pandangan dia. Tanya ustaz Syed. Saya tak balas balik. Biar dia maki aku, nama menatang sekalipun aku tak kisah. Dia kata, saya tengok muka ustaz dalam Facebook ni, seludah je muka Facebook. Ni ustaz bila Kedah, ustaz pondok. Bukan pondok ni, mondok namanya. Macam Abi Abadi. Nak cerita agama, dia bukan ustazah. Oh saya, kau kecek ke dia panjang daripada kita. Dia kata, nah tidak, baru bertabat 2-3 bulan, dah pandai nak simak bincang agama. Yang bercakap bukan awak. Kau jenis ustaz juga. Lepas tu saya kata, musuh dia pandai. Musuh cerdik, bukan bodoh. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bila kita cerita persoalan hukum Islam, tengok apa statement orang Kota Baru. Pernah saya baca artikel dia. Dia kata apa? Langkah menghalang umat Islam daripada berjudi bertentangan dengan perlembagaan negara ini, kata bekas ... bekas pawai. Melarang orang Islam daripada, tersorang dia gitulah. Berjudi bertentangan dengan perlembagaan. Lah kata apa dia? Mereka berpura-pura alim dengan mencegah khalwat. Mereka berpura-pura mencegah nombor ekor. Saya suka beli spot toto apabila hasilnya saya gunakan untuk kebajikan. Yang bercakap orang Kota Baru. Loya. Bukan kata buruk. Dok kita dok kecek masalah Islam ni, hok hebat serami Mekah Malaysia ni, tiba-tiba timur sana dia hok lawan dengan apa yang Allah perintahkan. Batu cabaran kepada kepimpinan negeri Kelantan misalnya. Kalau pimpinan Kelantan pun meleting, nampak sebab musuh nak cari laga-laga sama kita. Tuan-tuan, lepas tu dalam benda-benda macam ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, bila Nabi sebut kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, semua umatku masuk ke dalam syurga bersamaku, melainkan orang-orang yang enggan. Sahabat terkejut. Siapa pula gila gitu? Qalu ma ya'ba ya Rasulullah. Qalu ma ya'ba. Ya Rasulullah. Siapa pula tak saya masuk syurga? Gila. Nabi dapat dia. Man ata'ani dakhalal jannata. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut aku, dia masuk syurga. Siapa tolak aku, lawan aku, itulah orang yang tak nak masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, sebab itu bila sahabat-sahabat kita pergi Palestin, kita tengok bahasa pendidikan perjuangan Rasulullah SAW. Anak 3-4 orang, budak sekolah balik sekolah. Antum minain minal madrasah. Mai berapa ni sahabat cerita kat saya. Daripada sekolah. Ayahmu ada? Ada? Mama kat mana? Fil bait. Di rumah. Ayah? Indallah. Tengok didikan. Tanya, ayahmu ada? Ada. Mak mana? Di rumah. Ayah?
indallah. Allah, sahabat tanya menitik hak dengar hak yang dah tertranslate tu dengar, nangis dia. Kira pi tepi menangis dekat Gaza. Tuan-tuan mahu sekalian, nak cerita sampai peringkat dia pun tahu. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup insya-Allah, dapat rezeki daripada Allah. Ya ke orang mati boleh hidup? Kepala otak jenis otak orang tali barat memang. Ya boleh hidup. Tuan-tuan, dalam perut tak masuk akal, budak duduk 9 bulan melengkung badan dalam perut. Ada budak tu lari jalan kaki. Lawan sekotai betul dalam perut mak dia. Gini mak dia budak tu lari. Tuan-tuan, kita duk kecek, duk sembang persoalan yang kita tak nampak. Lepas tu orang tak yakin dengan Islam. Betul ke apa nama tu? Fil qisati hayat. Apa ke benda kisah tu ada kehidupan? Dia tak nampak, you tak buat lagi. Kok dalam bahasa trial and error benda saya sebut tadi kan. Ni, Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kasihnya sahabat-sahabat Nabi dekat Nabi ni. Tuan-tuan bayangkan sampai peringkat ada yang tak mengaku Nabi itu meninggal. Dan bila turun ayat al-yauma akmaltu lakum, sahabat-sahabat radhiyallahu alaihi wa ala ini seronok, suka Islam komplit. Ada seorang sahabat yang menjadi Amirul Mukminin yang pertama. Saya dia tengok-tengok, kenapa dia menangis? Dia kata, tak tahukah kamu, ayat nak cerita kat kita Nabi bakal wafat. Lepas tu hok tahu suka pakat nangis belaka dah. Kita lihat bagaimana sahabat. Pak tu dalam bahasa mudah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tanya siapa-siapa pun. Sampai budak-budak kecil sendiri pun. Nabi jumpa, Nabi kucuk. Takbil budak-budak. Budak-budak ramai-ramai dalam majlis. Nabi ambil riba, letak atas riba Nabi. Keliling dengan Nabi. Bukan setakat hak nak kata kekasih Allah, kekasih budak-budak sekali. Hak Nabi nampak, Nabi kucuk budak. Sampaikan Al-Habis bin Aqram. Dia kata, aqbal tasdiqa ya Rasulullah. Jawapan Nabi mudah aja. Man la yarham la yurham. Apa kaitan kalimah tersebut? Nak cerita Nabi jiwa-jiwa kasih. Sebab tu siapa manusia yang bila Nabi tak ada, bila berubah sanggup keluar, tak tahan. Bila mimpi macam tu, sebut asyhadu anna Muhammadur, pengsan tuan-tuan. Kita Allah, kita duk qasidah, duk menasyid, ya, itulah sekadar di bibir saja. Inilah sahabat-sahabat sekalian. Kita duk qasidah, duk menasyid semua bagus, bukan tak bagus. Tapi bila keluar daripada ni, kita yang mendengar tetap jalan yang sama juga. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Saya menyanyi lagu ni dekat penjara Sungai Buloh. Saya menyanyi lagu ni dekat penjara Sungai Buloh, wallahi. Lalu orang Sungai Buloh saya kata, wahai abang Duan. Banduan? Wahai abang Duan, tolong pejam mata dengar lagu ni. Saya buat lagu slow, apa instrumental, bukan lagu hip hop. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lebaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Second, engkau taburkan. Bandar senyap, tutup mata. Apa tak senyap ni? Pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Wahai abang, sahabat-sahabat sekalian, Allahu Akbar. Tengok kenapa kita jadi macam ini, sebab Nabi tidak ada bersama kita. Menangis banduan tuan-tuan.
Datuk. Warden kata apa? Ustaz, kami pukul dia orang. Kami hetan dia orang dengan kayu, tak nangis. Ustaz nyanyi nangis dah. Saya kata tengok siapa yang menyanyi. Aduh celaka tak lagi. Kalau menyanyi macam katak terpuruk tu memang tak nangis dia. Contoh dia. Dia minta maaf cakap lah. Tu yang duk marah aku tu. Jadi imam pun macam nyanyi juga. Betul tak? Baca bagi molek, sembah bagi molek hak ngaji pondok tu jangan lurus benar sangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kau dengar suara Allah. Tok imam sujud tak sedar. Tu makmum mangkuk tingkat namanya. Cuba tak sedar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam lagu Sunda dengar. Ni saya semayang di Sungai Besar, tempat mak mentua aku. Ija cilatil artu cicalaha. Aku duduk belakang Datuk Allah. Gelak. Wallahi bukan nak cerita bagian bergelak. Dulu aku ejek pak menakan aku. Pak saudara aku dia orang Jawa. Dia kahwin dengan mak saudara saya, Ustaz Nasrah Ahmad. Ijaju orang gelak. Saya kata apa? Nak orang gelak lah tu. Tuhan balas kes, jangan lawan cakap orang alim. Bukti walau dia gurau pun rupanya Tuhan bagi ku. Wallahi ku kena. Tahun pertama aku menikah dengan bini aku. Dengan kawan lain pula anak ni. Ijajul. Bayang kita dah gelak dah. Tak. Nak pecah usus. Lepas tu Assalamualaikum ku belah main tempat lain. Nak cerita apa dia? Hak lagu tadi pada penghayatan tentang Nabi. Sebab tu saya nak bagi tahu. Hak Kelantan ni qasidah ni tukar jadi Melayu belaka. Ibtadi'ul imla Ular teduh selon naik gini. Dia ingat orang India ni cucu nak gitu. Bismillatil aliyah. Lagu klasik. Hak datang semua tua-tua. Allah. Budak-budak tak lagu lah berubah. Ibtidak tu apa makna? Bismillah tukar bahasa Melayu. Biar orang faham. Bukan kita nak nolak bahasa Arab. Nak memaham. Ya hanana apa benda? Ya hanana. Orang tak tahu benda. Nana tak ada. Mungkin beruntunglah Nabi dengan kita. Kan? Oh ya ke gitu tak? Ni nak bagi tahu sekalian sebab sahabat-sahabat dia faham. Kenapa sahabat-sahabat baca Quran? Sebab dia faham. Oh, selesai masalah Malaysia kita macam Ustaz kata tadi lah. Aman dan makmur. Yes, we must say like that. Aman dan makmur. Lau kana baina ar-rasul al-an, Nabi masih ada. Bahasa mudah. Saya diberi peluang ceramah dekat Jabatan Perdana Menteri baru-baru ni. Saya kata apa? Kita buat keluar bajet. Tapi bandar-bandar besar semuanya dikuasai oleh orang bukan Islam. Saya kata bukan nak mengajar dengki, tak boleh. Sebab mereka rajin. Tapi nak cerita tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau ada Abdul Rahman bin Auf dan Osman bin Affan, around 10 years like that, orang Yahudi cabut lari, tutup bisnes. Abdul Rahman pakai modal 2. Tapi modal yang paling besar ialah iman dan yakin dia dengan Allah. Itu modal paling besar. Modal material just 2 dinar. Start dengan 2 dinar. Dalam masa Nabi belum wafat lagi, orang Yahudi sejarah menceritakan sudah tutup kedai mereka. Osman bin Affan, di berita diriwayatkan cerita dia. Dia beli separuh telaga Yahudi. Nak beli semua Yahudi tak saya jual. Dia kecek-kecek separuh je lah. Oh separuh lah. Awak ambil dah separuh.
Habis macam mana kita nak berniaga dengan rakyat? Osman kata beginilah tuan. Tuan berniaga hari Selasa, Isnin. Saya hari Selasa, tuan hari Rabu, saya Khamis, tuan hari Jumaat, saya Sabtu ulang. Baiklah kalau begitu. Bagus untuk awak. Menego. Hari Senin Yahudi menego. Sebab rakyat tak tahu lagi tentang manifesto Osman. Menego. Hari Selasa, mari beli, percuma. Hari Rabu, kena bayar duit. Pitih. Hari Khamis, percuma. Rakyat dah nampak dah. Rakyat yang cerdik, yang beriman dengan Allah dan Rasul, agak-agak mereka nak sokong puak mana? Dia sokong puak yang dapat air percuma. Selesai habis saja air percuma, Yahudi bankrupt, tutup bisnes, Osman, mau ambil belakang kamu, parok gini niaga. Kawan jual, mau free, bengong kawan. Mau ambil belakang sendiri. Lalu Osman dapat semua telaga, serahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Itulah sebab tu peniaga ni beruntung bersama dengan para anbiya dan rasul, sebab dia buat lillah. Lalu, wahai Rasulullah, ambillah telaga ni, aku berikan kepada rakyat jelata. Tengok bagaimana Osman, kepimpinan Osman tadi ni, ya, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Nampak? Kalau dulu rakyat dapat 20 mililiter padu, hari ini rakyat dapat air semua percuma. Ni contoh. Tuan-tuan sekalian, maka rakyat nampak sebab apa? Penghayatan melalui kefahaman tadabburan. Ini paling very important thing. Sebab tu ceramah kita pun tidaklah nampak ilmiah sangat. Lebih cerita tapi banyak kepada pengalaman. Cerita pengalaman tentang Nabi SAW, cerita hari current issues yang berlaku pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, itu yang dapat disampaikan. Nak cerita tuan-tuan sekalian, ingatlah Allah beri peringatan dekat kita yang bermaksud dalam Quran, yang bermaksud mafhum dia. Kalaulah Muhammad katakan, kalaulah mak bapak kamu, anak-anak kamu, retina kamu, isteri kamu, harta kamu, perniagaan kamu takut takhshawna kasada, kamu takut rugi, rumah-rumah hebat kamu rasa Allah seronok sangat ni dia, lebih kamu sayang daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad ke jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ingat, tunggulah balasan Allah akan datang, hasil perbuatan kamu juga. Kamu utamakan kuasa kamu utamakan jawatan kamu nak melaksanakan perintah Allah, kamu rasa sayang sebab kamu takut kamu akan ada efek kepada kedudukan kamu. Ingat, tomorrow never die. Yes, tomorrow never die, but we will die. The problem, the big obstacle, we don't know how and when and which place we want to die. So what are your preparation to die for your tomorrow die? Fikir-fikir sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti biasa saya dulu belajar undang-undang, Ustaz Aslim, Ustaz Said. Saya berpegang teguh kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara. So saya bagi ruang pada tuan-tuan untuk bertanya soalan. Jangan risau, saya takkan kata listen tak ada. Anda boleh bertanya, cuma biarlah bertanya soalan, jangan jadi panel ketiga, dan ajukan soalan tersebut kepada siapa. Dan manakala masa kita agak singkat, saya buka dulu kepada seorang muslimat dan juga seorang muslimin. Kalau ada soalan. Silakan, ada soalan? Alik muslimin mikrofonnya mana Ada? Ada, okey. Ada soalan? Pehab belakang? Pehab belakang? Alhamdulillah, ni mudah mari forum Kelantan. Alhamdulillah. Esok kerja. Baik, sebagai khulasah, kesimpulan, saya nak minta Ustaz Said, kita bila menongkahi hijrah ni, Nabi ada sebut satu hadis. Nabi kata la hijrah ba'dal fathi. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Makkah. Walakin jihadan wa niyatan. Tapi hijrah yang ada ialah jihad dan niat. Gapo maksud jihad dan niat sebagai kesimpulan kepada diskusi kita pada malam ini? Silakan Ustaz Said. Bila Amin sebut tentang jihad, saya teringat satu ungkapan Asy-Syaikh Asy-Syahid Ahmad Yasin rahimahullah.
bila orang Palestin yang guna lastik, guna batu berhadapan dengan kereta kebal yang datang rampas tanah orang Palestin, lalu pemuda-pemuda Palestin dituduh irhabi, dituduh pengganas. Orang tuduh orang Palestin pengganas, guna lastik lawan kereta kebal, tapi yang lastik tu pengganas. Guna batu lawan helikopter, yang batu tu dituduh pengganas. Saya ingat satu ungkapan Syekh Ahmad Yasin yang menjadi syiar yang dipegang oleh pemuda-pemuda Palestin bila sebut bab jihad ni. Syekh Ahmad Yasin menyebut, "Idza kana al-jihad min ajli al-Qudsi irhabiyun, wa idza kana al-qitalu min ajli al-Aqsa irhabiyun wa takhrib, falyashhadul alam bi annana irhabiyun." Sekiranya berjihad mempertahankan isi Quran dianggap pengganas, sekiranya berjihad mempertahankan Masjidil Aqsa dianggap pengganas dan perosak, maka bersaksilah wahai sekalian alam, memang kami pengganas. Muduk kata kami bawa Islam ni pengganas, iyalah, kalau itu pengganas, lah. Yang penting kami ni nak bawa Islam. Cuma dalam suasana ni memang banyak cabaran. Cabaran dari musuh dalam, cabaran dari musuh luar, cabaran dari musuh luar negara, cabaran keletihan kita, cabaran yang begitu banyak pada hari ini. Bila kita sebut peristiwa hijrah, satu lagi pengajaran yang sangat hebat kalau boleh kita semua pakat pegang, iaitulah ketika Nabi SAW duduk dalam gua dengan Sayyidina Abu Bakar. Sejarah kita tahu belaka dah. Nabi tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar. Masa tu hubungan Nabi dengan Abu Bakar apa dia? Nabi adalah dengan Abu Bakar sahabat. Sahabat Abu Bakar ni sahabat merangkap bapak mertua kan. Nabi tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar, atas riba pak mertua dia. Ustaz Aslim biasa tidur atas riba bapak mertua. Saya anak yatim. Allah kesian. Tak apa, Allah, carilah ada bapak ayam. mertua yang Ayam ada. tak ada. Boleh cari bapak mertua baru. Ya, jadi Kedua Ustaz Aslim. jadi saya ingat bila kita semua tahu peristiwa bila tentera Abu Jahal mari sampai depan muka pintu, Abu Bakar panik, Abu Bakar ketakutan bila kena kepung, bila nyawa terancam. Lalu Nabi SAW menyebut satu ungkapan motivasi. Dan pegangan motivasi inilah yang molek kita pegang. Berhadapan dengan musuh, dengan orang nak kacau, orang nak fitnah, orang nak sekat, orang nak ganggu, peganglah dengan apa yang Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar. Dan perkara ini pun disebut dalam surah At-Taubah ayat nombor 40. Panjang ayat dia. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tu yang ujung tu. Dr. Aik Qarni pun buat kitab. La tahzan, don't be sad. La tahzan, jangan sedih. Kadang-kadang orang fitnah kawan-kawan kita yang nak berubah. Tadi Ustaz Asli sebut share, kadang-kadang orang kata awak ni baru je nak jadi baik, orang fitnah, orang kutuk. Inilah yang kita hadapi, tapi peganglah. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Pegang perkara tu. Boleh tak saya nak ajak sebelum akhir ni kita sama-sama sebut sikit ayat ni. Saya sebut dulu kemudian sila ikut. La tahzan. La tahzan. Macam tak makan malang lagi je. Cuba kita teraskan lagi. Moga-moga kita boleh pegang benda ni. Kadang-kadang sakuk situ, yang sedih lagi cabaran tu kadang-kadang datang dari kawan-kawan terdekat. La tahzan. Selagi mana kita ikhlas, innallaha ma'ana. Sekali lagi. La tahzan. La tahzan. Innallaha ma'ana. Ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Benda maksud dia, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita pegang. Yang penting kita ikhlas buat kerana Allah sungguh. Jangan sedih, Allah bersama kita. Para isteri,
Kadang-kadang suami balik, suami bercerita, suami Allah masalah lah abang kat sejik, masalah lah ada ni, masalah lah. Isteri boleh berperanan. Abangku, la tahzan. Ya, kalau suami tu ada malam ni dia faham lah. Kalau dia tak ada pun menatang dia pulak membaca ni tau. Tapi kita boleh beri semangat. Abang, la tahzan, saya faham abang nak berjuang, nak bawa Islam bang. La tahzan, innallaha ma'ana. Boleh tak buat gitu? Isteri kena beri semangat pada suami. Lepas tu minggu depan dia balik rumah bawa bini baru pula sama dia kata kita pula la tahzan lah. Tu ya salah guna ayat lah. Jadi kita pakar. Ini moga-moga boleh kita kongsi dan jadi amalan kita. Terima kasih pada pihak penganjur. Minta maaf lah salah silap itu. Apa yang penting kerjasamalah dah. Teruskan kita hadiri anjur majlis ilmu seumpama ini, penilaiannya hasil pada akhlak dan kelakuan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Ustaz Aslin apabila berbicara soal hijrah, Nabi bukan sekadar nak dakwah tapi Nabi ada strategi. Jadi kita dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, pesanan kepada hadirin rakyat Kelantan agar kita bijak dalam menangani apa jua masalah, bukan meredah ya. Silakan Ustaz Aslin. Terima kasih. Ada satu cerita yang saya tak pasti tapi selalu disebut-sebut dan saya pun guna agak point bagi motivasi. Termasuk bila bersama ceramah dengan para maknyah di Jelebu, saya pakai point ni. Ya, maknyah ni dalam bahasa mudah dia dah rosak. Tapi dia bertobat. Ya, sebab tu Allah kata dari Muslim, kalaulah kamu buat dosa lau akhta'tum, kamu buat salah dan salah ni tablughus samawat, dia sampai ke langit sekalipun, ya, summa tubtum lataba alaikum, kemudian kamu bertobat, maka kamu akan diampunkan oleh Allah. Cerita dia mudah je. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi Ibrahim dibakar, riwayat mengatakan ada seekor burung yang kecil. Maka burung tadi bawa air berulang-alik daripada tasik, lalu disimbah atas api. Dalam bahasa akal, air setitik mentera nak jatuh ke Nabi Ibrahim pun akan hilang sebab panas. Ada satu suara berbunyi, wahai burung, apa yang kamu buat ni macam sia-sia je, silat-silat kamu yang terbakar. Apa burung kata? Padam tak padam bukan kerja aku. Padam tak padam adalah kerja Tuhan aku. Aku takut suatu hari nanti bila aku mati, kata burung tadi, aku takut Tuhan tanya aku, apakah sumbangan kamu dekat Nabi kekasihku ini? Maknanya dalam bahasa mudah saya, jangan kacau kerja Allah. Berjaya tak berjaya itu urusan Allah. Tapi kerja kita ialah mengerjakan usaha dakwah tadi ni. Mungkin dikatakan bil hikmah. Bil hikmah sesuai dengan keadaan tertentu. Ya, bukan hikmah makna lemah lembut sungguh sampai mati, sampai dah 60 tahun merdeka lemah lembut sungguh. Dengan cara yang dia faham. Dengan kuasa yang ada bagi tahu yang terbaik. Maka insya-Allah ada penyusunan yang terbaik untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara dia. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullah ada menyebut, dia kata pada dia, cara hidupmu di dunia ini adalah bayangan hidupmu di akhirat sana. Cara hidupmu di dunia ini adalah bayangan hidupmu di akhirat sana. Kalau cara hidup di dunia ni dengan Islam, insya-Allah dapatlah kebaikan Islam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sini hidup dalam keadaan kita faham kita Islam tapi tidak melaksanakan sunnah Islam, tidak melaksanakan sunnah Allah dan Rasulnya, maka persoalannya bayangan hidup di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan sekalian, dalam masa mudah ni, tuan-tuan sekalian, kerja kita, usaha kita, rajin kita, itu adalah kita punya dan kita buat. Sulang balik, berjaya tak berjaya bukan kerja kita tapi kerja Allah.
Allah tak tanya banyak mana kamu buat. Allah akan tanya adakah telah kamu kerjakan. Jadi insya-Allah moga-moga perhimpunan kita pada malam ini, ya Syekh Amin dan Kak Said, depan kita ni bukan calon-calon orang. Datuk Abdullah Yaakob, dia ni orang alim, mengaji India, mengaji Pakistan. Datuk Nasruddin Daud, bukan orang yang tak kerti agama. Ya, apa nama Kak Wan Ubadillah ada sini, bukan orang-orang biasa, tapi mereka duduk meraihkan daripada mula sampai penghujung sampai habis. Sebab apa? Inilah kita bagi tahu dalam majlis macam inilah, maka moga-moga Allah akan berikan keberkatan, mengorak langkah kehidupan kita ke arah hadapan, dan hadapan bukan di dunia tapi di akhirat kelak insya-Allah dapat pertemuan yang begitu hebat insya-Allah SWT. Untuk anak-anak muda, saya tengok ramai anak muda, saya sebut kata-kata saya lah Amin, iaitu wahai anak muda, jangan saka mu mati tua. Wahai anak muda, jangan sangka matimu tua. Hei si tua, jangan sangka tak mati langsung. Fahamlah tu, tak sedar umur dah 80 dah, keluar masuk hospital tak berubah juga. Contohkan, so maknanya nak beritahu kita buat yang terbaik insya-Allah. Moga-moga kita dapat peliharaan daripada Allah Taala, dan sebut oleh Datuk Esko tadi, siru fi barakatillah. Dan nasyid saya pun dan sebut siru fi himallahil mu'in, kunu junda rabbil alamin, i'malu tanalu waqtifu wa qulu Kelantan lana la lil mulhidin, Kelantan lana la lil mulhidin, asyad Kelantan hurrah lana wadamat arduha lil muslimin. Kelantan milik kita, bukan milik mereka, dan kekal Kelantan milik orang Islam. Wallahu alam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita beri tepuk gemuruh pada dua-dua panel kita pada malam ini. Dan tak lupa juga kepada penganjur kita berikan laungan takbir buat Kerajaan Negeri Kelantan. Takbir. Maka sekian saja tugas saya pada malam ini. Ayo kita renung satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'adat alaihim asyiqqah. Motivasi Allah pada Nabi, "Hei Muhammad, kalau jalan kamu bawa adalah jalan yang dekat dan mudah, nescaya dah ramai orang ikut, tetapi hakikatnya perjuangan kamu adalah jauh lagi penuh cabaran." Jadi selamat berjuang. Sekian dari saya segera balik kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.